Kembali dalam berita wilayah. Pendirian Kuala Lumpur berhubung konflik Israel dan Palestin kekal dan tidak berubah. Menteri Luar Negeri Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menjelaskan Malaysia sentiasa menyokong pengembalian hak mutlak bebas kepada rakyat Palestin daripada pendudukan haram Israel. Ini termasuk pengembalian hak tanah yang telah dirampas serta hak membentuk sebuah negara Palestin yang merdeka dan berdaulat. Komitmen Malaysia dalam hal yang berkaitan ini kita tahu, ya, bukan hanya yang baru, bukan hanya krisis yang berlaku baru-baru ini. Sejak tahun 1957 lagi, itu adalah komitmen. Dan saya yakin rakyat Malaysia tahu pendirian Malaysia selama ini dan saya juga yakin bahawa dari segi pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Malaysia sepanjang krisis 8 minggu krisis yang berlaku ini, ya, tentunya memberi gambaran yang jelas kepada rakyat Malaysia betapa Malaysia begitu aktif sekali berpartisipasi di peringkat antarabangsa, ya, untuk menyegerakan proses supaya krisis ini ditamatkan dengan segera. MEFCOM sedang menyediakan rangka kerja dan menjalankan penyelidikan awal bagi mencari alternatif lain untuk melindungi penumpang jika syarikat penerbangan gantung operasi. Ketika ini, MEFCOM menetapkan semua syarikat penerbangan miliki equity positif yang boleh tampung sekurang-kurangnya 3 hingga 6 bulan operasi berdasarkan cadangan pelan perniagaan yang dikemuka. Kemampuan kewangan antara aspek utama yang dinilai dan diaudit MEFCOM dalam proses permohonan baharu dan pembaharuan lesen perkhidmatan udara ASL. Kemampuan dari segi operasi 3 hingga 6 bulan itu dilihat. Kalau cash flow mereka tidak cukup kuat, kemungkinan lesen itu tidak dapat diperbaharui ataupun hanya satu tempoh yang pendek saja akan diberikan. Kita sama-sama juga ingin memberikan perlindungan kepada penumpang-penumpang yang membeli tiket penerbangan supaya apa yang berlaku terhadap syarikat My Airline ini tidak berlaku lagi. Terima kasih. Jelas beliau lagi, syarikat penerbangan yang menerima ASL tidak disyaratkan meletak deposit dengan MEFCOM. Ia tidak diamalkan dalam industri penerbangan mana-mana negara termasuk Malaysia. Kementerian Pengangkutan optimis pelbagai inisiatif baharu akan dirangka tahun depan, terutamanya melibatkan bantuan kepada pelajar di institusi pengajian tinggi. Menterinya Anthony Loke berkata inisiatif bantuan subsidi RM300 yang diperkenal Ogos lalu melibatkan pembelian tiket penerbangan untuk mahasiswa Universiti Awam bagi laluan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan Labuan yang akan diteruskan. Sudah tentu inisiatif ini saya berharap akan disambung setiap tahun. Iaitu walaupun nilainya tak besar, nilai RM300, tetapi mungkin kepada pelajar sudah dapat membantu meringankan beban mereka. Kerana RM300 kalau pada waktu-waktu biasa cukup untuk membeli tiket penerbangan untuk sekurang-kurangnya satu hala. Sistem pengangkutan awam juga akan terus diperkasa dengan inisiatif PAS bulanan Mai 50 di bawah prasarana yang akan diperluas di setiap ibu negeri. Pemilihan pelajar untuk mengikuti pengajian di IPT dilaksana guna kaedah meritokrasi. Ia tidak dibuat berdasarkan kepentingan bangsa, agama maupun negeri. Dan meritokrasi ini ia berpendukan kepada kelayakan. Terutamanya yang cemerlang itu tentunya diberikan keutamaan dari segi penilaian itu. Dia tentu kalau in terms of academic achievement, dengan izin dia itu di atas, tentu dia will be put in the shortlisted candidates. Tapi kita ada beberapa syarat-syarat tambahan lain. Terutamanya kalau kita menyentuh soal program kompetitif seperti contohnya perubatan ataupun yang sepertinya, kita ada tambahan dari segi syarat itu, iaitu temuduga yang kita gunakan.
Inisiatif iBiaya menerusi skim jaminan kredit perumahan SJKP terus diperkasa dalam memberi jaminan meningkatkan pemilikan rumah khususnya melibatkan golongan belia. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, di bawah inisiatif itu juga SJKP telah menambah baik inisiatif selain menyediakan nilai jaminan pembiayaan hingga RM5 bilion. SJKP memberi peluang kepada pembeli rumah pertama golongan yang tidak mempunyai pendapatan tetap, terutama golongan ekonomi gig. Manakala pembiayaan juga tidak terhad untuk kediaman terbaharu tetapi termasuk rumah sedia ada atau rumah lelongan. Di bawah Belanjawan 2024, kerajaan juga telah bersetuju untuk meningkatkan jaminan pembiayaan dengan nilai tambahan jaminan sebanyak RM10 bilion. Di sepanjang pelaksanaan SJKP mulai 2008 sehingga 30 September 2023, ini bagi menjawab persoalan Yang Berhormat Tan Sri, iaitu sebanyak 26,645 daripada 30,841 permohonan pinjaman, iaitu sebanyak 86.43% telah diluluskan bagi golongan belia. Baik saudara, untuk laporan semasa dari Selangor langsung bersama rakan penyampai Samsia Samsi. Silakan Samsia. Baik, dia konsep truk ikan bergerak bakal dilancar tahun depan bagi membolehkan sumber laut itu dipasarkan terus kepada pengguna sekaligus mengurangkan pelibatan orang tengah. Pengguna juga dapat menikmati harga lebih murah berbanding di pasar awam. Pengerusi LKIM Muhammad Faiz Fazil berkata konsep tersebut akan diguna pakai bermula di Lembah Kelang sebelum diperluas ke kawasan lain. Dia akan lancarkan tahun depan dan saya fokus kepada kawasan Lembah Kelang kerana memandangkan harga ikan di Lembah Kelang ini tinggi dan kita tahu ramai miskin bandar di Lembah Kelang. Jadi kita akan fokus di kawasan Lembah Kelang itu dalam proses perolehan dan kita akan bincang dengan peserta nelayan di kawasan Selangor ini. Antara lokasi yang dikenal pasti bagi penggunaan truk ikan bergerak tersebut adalah Putrajaya, Cyberjaya, Shah Alam dan Subang. Bagi merancakkan pelancongan warisan dan budaya di Selangor, Taman Warisan Lombong Biji Timah Negara akan dibangunkan di Sri Banting, Dengkil. Pembangunan taman seluas 72 ekar itu dijangka beroperasi pada 2028. Menurut Esko Kebudayaan Borhan Aman Shah, sebaik proses lantikan kontraktor selesai dengan tempoh pelaksanaan dijangka mengambil masa 4 tahun. Kapal Korea itu sebagai main dia. Di situ akan mendapatnya museum, ada juga kita buat restoran. Tapi di tanah yang di dataran tu, di luar tu ada kawasan tu perniagaan. Masing-masing mungkin ada peniaga yang boleh berniaga dan ada nak beli souvenir ke apa dan ada aktiviti. Saya dengar ada camping, nak buat glamping untuk packing dan mungkin ada water punya air punya sukan air dan sebagainya. Saya nampak tadi kan dia dah ada perancangan dan saya yakin percaya insya-Allah jika ini dapat dilaksanakan dia akan menjadi satu tarikan pelancong yang hebatlah di negara. Pembangunan taman tersebut melibatkan peruntukan Majlis Perbandaran Sepang selain dana sokongan kerajaan negeri serta Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya berjumlah RM50 juta. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pengkisahan Sejarah Kapal Korek di Malaysia menghidupkan kembali sejarah revolusi industri Selangor di Arkib Negara. Taman ini juga menempatkan struktur kapal korek Sri Banting berusia 49 tahun yang menjadi ikon peninggalan sejarah. Pesta Buku Antarabangsa Selangor 2023 kini berlangsung meriah dengan kehadiran ribuan pengunjung yang memenuhi ruang pameran di Pusat Konvensyen MBSA di Shah Alam. Perkembangan semasa kita bersama Zanaria Zainal Abidin.
Baiklah Sam, Pesta Buku Antarabangsa Selangor 2023 masih lagi berlangsung hari ini, di mana hasil pemerhatian saya hari ini masuk hari ke-7, masih ramai lagi yang datang ke sini bagi mencari buku-buku kegemaran mereka. Untuk itu, bagi mengetahuinya dengan lebih lanjut, saya bersama dengan pengarah Pesta Buku Antarabangsa Selangor 2023 iaitu Encik Zafrullah Arif. Silakan Encik Zafrul. Encik Zafrul, mengenai Pesta Buku Antarabangsa Selangor ini. Hari ini merupakan hari ke-7. Bagaimana sambutannya dan setakat ini berapa ramai yang telah hadir? Baik, terima kasih Puan Zana dan RTM. Seperti yang kita lihat hari ini sendiri, ramai pengunjung-pengunjung yang mengambil dan mencuri peluang untuk hadir ke Pesta Buku Antarabangsa Selangor 2023 ini, dan kita dapat lihat kunjungan ini agak mengujakan. Dia tak jadi seperti biasa-biasa di tahun-tahun sudah. Nampak ada peningkatan dari sudut kehadiran pengunjung-pengunjung. Kalau di hujung minggu yang baru berlalu tempoh hari, untuk 3 hari hujung minggu tersebut kita dah mencecah angka 100,000 orang pengunjung, dan kita harapkan ada peningkatan, momentum itu kekal. Mudah-mudahan di hujung Pesta Buku Antarabangsa Selangor nanti kita mampu mengatasi angka pengunjung pada tahun lepas iaitu sebanyak 230,000 orang, dan mungkin pada kali ini kita boleh mencapai sasaran kita sehingga 300,000 orang. Hasil daripada yang ramai yang datang ni Encik Zafrul, ada 7 hari ini, nilai jualan yang telah diperoleh setakat ini. Okey. Untuk makluman penonton RTM, kita ada lebih kurang 255 pempamer yang terlibat daripada pelbagai latar belakang syarikat dan industri. Yang terbanyaknya adalah di kalangan mereka di kalangan industri buku, dan kita dapat lihat feedback jualan mereka cukup luar biasa baik. Ada yang mengatakan peningkatan jualan hampir 2 ke 3 kali ganda berbanding yang sebelum-sebelum ini ataupun di lain-lain pesta buku. Dan alhamdulillah kita cukup rasa bersyukur dan gembira atas feedback yang kita terima daripada pemain-pemain industri yang terlibat dalam Pesta Buku Antarabangsa Selangor ini. Okey Encik Zafrul, yang terakhirnya mungkin Pesta Buku akan berakhir pada hari Ahad ini. Ya, mungkin Encik Zafrul sendiri boleh mengajak warga Selangor khususnya di Lembah Kelang ini untuk datang ke sini beramai-ramai. Ya, kepada penonton-penonton yang sedang menonton, saya seru dan saya mengajak seluruh warga negara, bawalah jiran tetangga, anak rakan, keluarga, seramai mungkin. Ini adalah pesta kita menelusuri ilmu tanpa sempadan, memperoleh pelbagai dapatan-dapatan ilmu di sini, dan mudah-mudahan dengan kita membawa balik ilmu ini kita dapat mengangkat negara kita, negeri kita ke arah yang lebih terbaik. Baik Encik Zafrul, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Saya kira setakat ini dulu laporan saya di Pesta Buku Antarabangsa Selangor 2023. Kembali bersama Sam, silakan. Zana, terima kasih. Setakat ini saja perkembangan dari Selangor, dari sungai ke segara. Palestin pasti merdeka. Kembali semula bersama dia. Baik, terima kasih Samsia Samsi. Sukan pula, atlet angkat berat negara Muhammad Anik Gazdan meraih pencapaian membanggakan apabila meraih 2 pingat pada kejohanan angkat berat antarabangsa di Doha, Qatar semalam. Badang negara berusia 21 tahun itu cemerlang selepas berjaya merangkul pingat perak acara Clean and Jerk kategori 61 kg serta pingat gangsa bagi acara keseluruhan. Atlet kelahiran Johor ini melakukan angkatan seberat 170 kg bagi Clean and Jerk dan 120 kg dalam saingan snatch, sekaligus merekodkan angkatan keseluruhan 296 kg. Wakil Korea Utara Park Myong-jin meraih emas berganda selepas melakukan angkatan keseluruhan 305 kg. Kejayaan Muhammad Anik menyaksikan beliau memperbaharui rekod kebangsaan 291 kg milik sendiri semasa memenangi pingat gangsa pada kejohanan angkat berat dunia 2023 di Riyadh, Arab Saudi pada September.